قلقان ليه من بكرة دايما فكر فيه، دلوقتي أحسن خليها على الله يا هايم، خليها على الله. قلقان ليه من بكرة دايما فكر فيه، دلوقتي أحسن خليها على الله يا هايم، خليها على الله. ربك بكرة رب النهاردة قال يعطيك ربك فترضى، فرضات نور برضا مكاري، فرضات نور برضا. ربك بكرة رب النهاردة قال يعطيك ربك فترضى، فرضات نور برضا مكارم، فرضات نور برضا. غير الله عالم بحالك ولا بيطلع ويا مظالم، ولا بيطلع ولا ولا تشكي ولا تحكي مالك غير الله عالم بحالك ولا بيطلع ويا مظالم، ولا بيطلع ويا. صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فإن الكافي الله. واحد لسه بيحسبه له الأمر وحده يحسبه، ظهر الضعيف ويحسبه، والفضل مهما ننسبه يرجع لأصله منصبه، أكبر عدد له ننسبه. قلقان ليه من بكرة دايما فكر فيه، دلوقتي أحسن خلي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ni. Allah panjangkan umur kita. Allah kurniakan kepada kita taufik dapat solat subuh pada pagi-pagi begini. Allah Ta'ala pilih kita di kalangan mereka yang mendapat doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan kita semua di kalangan hamba yang bersyukur. Pagi-pagi lagi syukur pada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab bila kita bangun tidur, kita terus sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kan? Memang mudah-mudahan dengan sebab kita dah memuji Allah, kemudiannya kita dah berwuduk dan kita pun dah solat, mudah-mudahan ikatan-ikatan syaitan yang diikat pada tengkuk-tengkuk anak Adam itu semuanya terhurai dan kita dapat berpagi-pagi dalam keadaan yang rajin, dalam keadaan good mood, hang panggil. Asbaha nasyitan tiban nafs. Dalam keadaan begitulah kita bangun pagi ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, dan ada yang mungkin dalam perjalanan ke tempat lain, dan mungkin ada kebanyakan kita berada di rumah, kan, sebab PKP sekarang ni di kebanyakan negeri di Malaysia. Dan saya dimaklumkan semalam Kelantan pula dah PKP juga. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada semua, kelapangan rezeki khususnya kepada mereka yang terjejas rezeki mereka sepanjang PKP ni, dan kesihatan kepada kita semua, keluarga kita, orang yang kita sayang. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada wabak ni, dan mereka yang terkena wabak ini mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kekuatan dan kesihatan, kesembuhan yang segera. Allahumma amin. Okay, banyak yang dah maklumkan kata clear, visual dan juga suara, audio pun clear, Alhamdulillah. Begitu juga sahabat-sahabat di Masjid Kota Damansara, Facebook Masjid Kota Damansara, boleh juga komen di page Facebook Masjid Kota Damansara. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau ada sebarang persoalan dan sebagainya pun kita akan terus jawab. Kalau ada yang komen di Facebook page Masjid Kota Damansara dan juga Facebook page Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, insya-Allah. Okey, jadi pagi ni kita akan sambung pengajian kita yang dah terhenti pada 2 bulan lepas. Bulan lalu tak dapat berkuliah, minta maaf kerana saya kurang sihat. Jadi bulan ni, minggu ni insya-Allah kita akan sambung apa yang kita dah baca pada 2 minggu lepas. 2 bulan lepas. Okey. 2 bulan lepas. Siapa yang masih ingat agaknya bulan lepas, 2 bulan lepas apa yang kita sebutkan, apa yang kita dah bacakan. Okey, sekarang ni kita kita refresh baliklah, insya-Allah. Okey. Bab ma yaquluhu man aisa min hayatih. Ini bab yang ke-14 daripada kitab berkaitan dengan zikir-zikir yang ada kaitan dengan sakit dan juga kematian. Kita dah baca banyak dah cerita tentang sakit dan sebagainya. Kitab yang ke-6 daripada kitab Al-Adhkar. So bab yang ke-14 ni adalah bacaan bagi orang yang sudah menghampiri kematian. Bab bagi orang yang dirasa macam dia dah tahu dah yang bahawasanya kematian sudah terlalu menghampirinya. Ialah kadang-kadang kerana sakit, kadang-kadang kerana doktor dah bagi tahu. Jadi dia pun dah tahu dah, kata okeylah, dah this is my final moments lah, senang ceritanya. So bagi seseorang yang sudah rasa final moment, yang kita pun dah sebutkan pada pengajian yang lepas, bahawasanya dia bukannya puas, yang dengan erti kata puas tu maknanya dah tak nak hidup dah, bukan tetapi dengan erti kata dia dah tahu dah, okeylah, tak apalah, memang hidup aku ni dah habis lah ni, ini dah last moment lah, final moments lah, macam tu lah. Alright.
So orang yang begini ni apa yang patut dibuat? Kita dah baca dah dua muka surat dah sebenarnya pada pengajian lepas. Pertama sekali di sini adalah hadis Nabi SAW apabila Sayyidatina Aisyah sendiri yang meriwayatkan bagaimana bila Sayyidatina Aisyah memberikan air kepada Nabi SAW dan Nabi menyapu wajah baginda yang mulia dengan air tersebut. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kesengsaraan kematian dan sakaratul maut. Kan? Sakit ketika mati. Jadi ini antara doa-doa yang elok untuk kita baca. Maknanya sebelum kita meninggal dunia, kalau kita sempat ingat ataupun kita dah ingat daripada sekarang, kita ingatkan diri kita lagi, refresh lagi, mudah-mudahan kita dapat amalkan, insya-Allah. Kita pun terus baca, ya Allah tolonglah aku, bantu aku menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. Baca begitu kan, Allahumma a'inni, dah bahasa Arab tapi bahasa Melayu tak apa kan, dah bahasa Melayu tak apa. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Baca begitu. Dalam bahasa Melayu pun bolehlah, ya Allah tolonglah aku menghadapi kesengsaraan kematian ni, sakit mati ni ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kemudian satu lagi adalah doa Nabi SAW, Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah ampunkanlah aku, rahmatilah aku dan letakkanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kan. Maknanya dengan teman-teman yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wahasuna ulaika rafiqa. Siapa dia yang terbaik sekali teman-teman itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi minta ampun banyak-banyak, minta rahmat dan masukkan aku di kalangan mereka. Okey, ini pun kita dah bincang pada bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Kemudiannya terus kita kepada ni juga banyak yang kita dah sebut. Disunatkan ketika itu memperbanyak membaca Al-Quran dan bacaan-bacaan zikir. Okey. Wa yustahabbu an yukthira min al-Qur'ani wal adhkar wa yukrahu lahu al-jaza'. Dan dimakruhkan ataupun ditegah kepadanya al-jaza'. Maknanya keluh kesah, wasu'ul khuluq dan akhlak yang buruk, wasyatam, asyatmu maknanya mencaci kan, wal mukhasamah berbalah kan, ataupun di sini sebut berbantah kan, wal munaza'ah berdebat, fi ghairil umuri diniyah pada bukan urusan-urusan agama. Hatta dalam urusan agama sekalipun kita tak digalakkan untuk berdebat, untuk berbantah, apatah lagi kalau bukan urusan agama kan. Ada pula dah nak mati bincang pula Manchester United lawan Liverpool, rasa-rasa siapa menang kan. Memang kesian betul. Ataupun mencaci maki orang kan. Memang ada, Allah, mudah-mudahan Allah pelihara. Ada orang yang sebelum dia meninggal dunia tu mulut dia maki orang tak habis-habis, kiri kanan depan belakang semuanya dimaki kan. Jadi na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara ni. Dan seterusnya disunatkan pula kepada dia untuk wa yustahabbu ay yakuna syakiran lillahi ta'ala biqalbihi wa lisanih, dan digalakkan kepada dia untuk bersyukur kepada Allah dengan hatinya dan dengan lidahnya. Wa yastahdira fi dhihni anna hadha akhiru awqatihi min ad-dunya, dan mengingatkan kepada hatinya bahawasanya ini adalah saat-saat terakhir dalam kehidupannya di dunia ini. Fayajtahidu ala khatmiha bi khair, maka bersungguh-sungguhlah dia untuk menutupnya dengan kebaikan. Wa yubadiru ila ada'il huquqi ila ahliha, dan bersegera melunasi segala hak kepada pemilik-pemiliknya kan. Min raddil mazalim, daripada ataupun contohnya seperti raddil mazalim, kembalikan barang-barang yang diambil dengan kezaliman.
kot-kotlah ada rampas barang orang ke, kot-kotlah ada tahan barang orang ke, orang punya barang kita tak pulang-pulangkan lagi, maka cepat-cepat pulangkan. Itu konsep dia, cepat-cepat pulangkan barang orang. Kan? Takkanlah nak bawa mati kan. Wal wada'i, dan barang-barang yang orang minta kita simpan. Amanah orang lah, kalau kita terjemahkan amanah orang. Dan lagi apa dia, wastihlali ahlihi, dan minta halal daripada ataupun minta maaf kepada keluarganya. Duduk kat luar ni bunyi motor kuat pula okey. Wastihlali ahlihi, minta halal daripada keluarganya, min zaujatihi, ataupun disebutkan di sini minta maaf minta maaf kepada isterinya, min zaujatihi wa walidayhi, dan ibu bapanya, wa auladihi, dan anak-anaknya, wa ghilmanihi, dan apa dipanggil ni, budak-budaknya. Budak-budak ni maknanya hamba sahayanya, wa jiranihi, dan jiran-jirannya, wa asdiqaihi, dan teman-temannya, wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalatun, dan juga orang yang antara kedua mereka ni ada muamalah, ada hubungan, au musahabah, ataupun bersahabat, au ta'alluqun fi syai', ataupun ada ikatan pada sesuatu. Kan maksudnya ni kita dah sebut pun pada 2 bulan lepas sebenarnya, kita disunatkan untuk minta maaf. Memang disunatkan untuk minta maaf kepada semua. Zaman sekarang kan kita ada WhatsApp dan sebagainya. Waktu tengah sakit pun boleh kan, mesej pada kawan-kawan, minta maaf, aku dah sakit sangat dah ni kan, tolonglah maafkan aku. Ataupun pesan kepada orang yang hidup kan, di kalangan kita ada kawan-kawan, ada saudara mara yang sihat, yang menziarahi kita pesan pada mereka, kita kata, oi tolonglah cakap dengan semua orang aku minta maaf. Kan, cakap dengan ini aku minta maaf, cakap dengan bapa aku minta maaf, cakap dengan ni aku minta maaf. Jangan ego lagi, dah nak mati pun ego lagi kan, dah nak mati pun masih aku dah ada salah pada dia orang yang salah pada aku adalah patut dia orang minta maaf kat aku ni, cepat ni sebelum aku mati. Itu memang ego tahap gaban tu kan. Sepatutnya kita yang minta maaf kan, cepat-cepat minta maaf pada semua. Okey, kemudiannya ini kita dah bincang 2 bulan lepas, so kita refresh ni laju-laju je lah. Kemudiannya, wa yanbaghi an yusiya bi umuri auladihi illam yakul lahum jaddun yasluhu lil wilayah wa fi nuskha illam yakul lahum ahadun. Okey. Dan sepatutnya dia berwasiat pula tentang urusan anak-anaknya jika anak-anak itu tidak mempunyai datuk yang berhak mengurusinya. Ialah sebab seorang anak yang kecil, apabila bapa dia meninggal, maka datuk dia yang berhak menjaga dia kan. Jadi kalau dia tak ada datuk yang boleh menjaga dia, maka kita kena wasiatkan anak kita ni siapa yang patut jaga kan. Itu satu sudut yang lain, ataupun satu manuskrip. Ada satu lagi manuskrip kitab Al-Azkar sebut illam yakul lahum ahadun, jika tak ada untuk mereka seseorang pun yang boleh menjaga, maka lebih lagi lah patut diwasiatkan. Anak-anak aku ni kalau aku mati, diorang sebatang kara, mak tak ada, bapa tak ada, datuk tak ada, maka aku wasiat kepada jiran aku untuk jaga. Contohnya macam Imam Al-Ghazali kan. Imam Ghazali bila bapa mereka meninggal dunia, kan jiran dia yang jaga, membesarkan dia. Sekejap je lah sempat, selagi mana duit tu masih ada lagi kan. Jadi dia bukan wasiat sebarang wasiat. Wasiat tu sekali dengan duit sekali lah kan, supaya boleh jaga anak-anak dia. Ni dia lah duit sikit, wasiat kepada jiran tolong jaga anak ni. Dengan duit yang ada ni, tolonglah sekolahkan dia orang. Contohnya kan, hantar dia orang pergi sekolah. So itu contoh perkara yang cepat-cepat kena buat. Kemudiannya, wa yusiya bima la yatamakkanu min fi'lihi fil hali min qada'i ba'd ad-duyun wa nahwi dhalik. Dan berwasiat dengan apa yang dia tak mampu melakukannya ketika itu. Maknanya waktu tu dia tak dapat nak buat. Min qada'i ba'd ad-duyun wa nahwi dhalik, daripada contohnya melunasi sebahagian daripada hutang. Maknanya ini pun juga antara perkara yang seharusnya dibuat.
bagi tahu aku ada hutang dengan Mamat tu, aku ada hutang dengan dia ni, aku ada hutang dengan dia ni, tolong duit aku nanti bahagian aku tu tolong bayar. Wasiat cepat-cepat kan. Kalau dah nak meninggal, ini antara perkara yang patut kita kena buat, wasiat. Kalau tak sempat bertulis, tak larat nak bertulis pun cakap pada orang, ya aku ada hutang dengan dia tu, aku ada hutang dengan dia ni, aku ada hutang dengan dia ni, tolong bayarkan. Yalah, kadang-kadang orang tak tahu kan kita berhutang. Orang tak tahu kita berhutang. Kita je yang tahu hutang kita berapa banyak. So kita kena cepat-cepat bagi tahu. Sebelum nak meninggal tu, bagi tahu hutang kita supaya amalan kita tak tergantung nanti. Kan amalan tergantung selagi mana hutang tak dibayar. Jadi rugi kita. Macam mana kalau kita beramal banyak tapi semua tergantung. Sebab apa? Hutang tak bayar lagi. So cepat-cepat bayar hutang. Ataupun pesan, kan, ni aku ada hutang ni, hutang dan sebagainya. Lagi, wa ayyakuna hasana dhanni billahi subhanahu wa ta'ala annahu yarhamuh. Dia sepatutnya bersangka baik kepada Allah bahawasanya Allah Ta'ala akan merahmatinya. Allah Ta'ala akan rahmati dia. Maksudnya sebelum nak meninggal dunia, antara perkara yang patut kita buat adalah husnuzan dengan Allah Ta'ala. Allah akan rahmati aku, Allah akan rahmati aku. Sebablah kan ada sahabat Nabi SAW bila nak meninggal dunia, dia dalam keadaan gembira. Sebab apa? Dia kata, aku dapat jumpa Nabi, aku nak jumpa para sahabat yang lain. Sampai gitu sekali. Itu tadi sangka baik dah tu. Sangka baik pada Allah. Allah akan rahmati aku, Allah akan rahmati aku. Minta ampun, minta rahmat. Minta ampun, minta rahmat. Allah akan bagi rahmat. Allah akan bagi rahmat. Allah akan ampunkan dosaku. Allah akan bagi rahmat pada aku. Allah maghfirli warhamni. Allah maghfirli warhamni. Allah maghfirli warhamni. Selalu doa. Kan? Sebelum meninggal dunia dalam keadaan husnuzan dengan Allah Ta'ala. Allah akan ampunkan. Allah ampunkan dosaku. Allah ampunkan. Allah rahmati aku. Allah kasih sayang aku. Allah akan cucurkan kasih sayangnya kepada aku. Allah maghfirli warhamni. Allah maghfirli warhamni. Allah maghfirli warhamni. Selalu-selalulah. Selalu-selalulah doa macam tu dengan keadaan yang yakin. Okey? Dengan keadaan yakin. Sangka baik pada Allah. Wa yastahdira fi dhihnihi annahu haqirun fi makhluqatillah ta'ala. Dan masukkan dalam hatinya bahawasanya dia adalah hina di sisi ataupun pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kan? Maknanya sebenarnya aku ni tak ada apa-apa pun. Aku ni makhluk Allah Ta'ala yang hina. Aku makhluk Allah Ta'ala yang kecil. Wa anna Allah Ta'ala ghaniyun an azabihi wa an ta'atih. Dan Allah Ta'ala tak perlu pun, tak ada keperluan pun kepada Allah. Allah Ta'ala tak berkehendak pun pada mengazab ataupun ketaatannya. Kan? Maknanya Allah Ta'ala sebenarnya kaya daripada menyiksa hamba ataupun ketaatan hamba kepada Allah. Allah tak perlu pun sebenarnya. Kan? Maknanya kalau kita perhatikan, kita ingat balik kan, kita kata aku ni hamba. Allah tak ada perlu apa pun daripada rahmat, daripada ketaatan aku. Apa yang aku buat, aku semayang ke, aku puasa ke, bukan ada tolong Allah Ta'ala apa-apa pun. Allah Ta'ala tak perlukan pun pada ketaatan aku. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala pun tak perlu untuk azab aku pun. Allah Ta'ala nak rahmati aku. Allah Ta'ala maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang. Wa annahu abduh. Dan bahawasanya dia adalah seorang hamba. Yang sakit tadi kan, yang nak meninggal ni. Kena ingat bahawasanya aku ni hamba. Aku ni hamba. Wala yatlubul afwa wal ihsana was safha wal imtinan illa minhu. Dan dia tidak akan minta kemaafan, kebaikan, keampunan dan kenikmatan kecuali daripada Allah. Dan sebelum mati kan, kita bukan boleh harap pada manusia pun. Kita tak habis fikir pun manusia yang lain. Dan tak ada guna pun. Waktu tu kita tahu kita ni hamba, orang lain pun hamba juga. Aku ni hamba pada Allah. Yang aku berharap sekarang ini adalah pemberian daripada Allah, kemaafan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Jadi sebelum meninggal dunia, selalu fikirkan dalam hati kita tentang keampunan Allah, rahmat daripada Allah. Aku tak boleh minta daripada orang lain pun, aku cuma boleh minta daripada Allah je. Kan? Allah je yang boleh bagi aku benda tu. Pemberian-pemberian ni semuanya datang daripada Allah. So ingat benda tu. Kemudiannya adalah wa yustahabbu an yakuna muta'ahidan nafsahu bi qiraati ayatin minal Qur'anil azizi fir raja.
wa yaqra'uha bi sautin raqiqin aw yaqra'uha lahu ghairuhu wa yastami'. Disunatkan pula selain daripada itu adalah dia mengikat diri dia dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan yang diharapkan olehnya. Kan? Maksudnya apa? Disebut fir raja. Ar-raja maksudnya harapan. Maksudnya baca Al-Quran yang ada kaitan dengan harapan kita pada Allah. Kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita baca ayat-ayat tentang syurga contohnya. Kan? Bicara tentang syurga. Bicara tentang orang yang mati syahid. Bicara tentang benda-benda kita harap. Yang kita bila dengar ayat tu kita berharap. Ini masuk ayat raja. Kan? Ayat-ayat yang mana bila kita dengar ayat tu kita rasa macam, ya Allah, aku nak benda ni, ya Allah, aku nak. Kan, dengar tentang jannah kan. Kita dengar ayat tentang orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Contoh apa? Contohnya ayat-ayat daripada surah Al-Waqiah separuh yang pertama tu. Cerita tentang as-sabiqunal awwalun dan juga ashabul yamin. Kan, bila kita baca ayat-ayat tu kita rasa, ya Allah, aku nak benda ni semua, ya Allah. Aku nak, ya Allah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Bila kita baca semua tu kan, ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddaun 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Itu berkaitan dengan sabiqun. Kemudiannya wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Bila kita dengar ayat-ayat tu kan, ya Allah, seronoknya, aku nak ni. Tapi kena faham lah. Kena faham lah. Itu sebab waktu hidup ni kita kena rajin dah baca terjemahan tu. Fahamkan makna-makna apa ayat yang kita baca tu. Jadi sama ada nanti bila kita nak meninggal tu, kita baca ayat tu. Ataupun ayat-ayat tu dibacakan kepada kita. Kita minta orang lain bacakan pada kita. Kan kita kata pada anak kita contoh kan, Along tolong bacakan abah ayat ni. Ayat surah sekian bacakan. Nah, kita dah tak larat baca contohnya kan. Jadi kita minta orang tolong bacakan kita. Tolong bacakan dengan ayat-ayat yang kita betul-betul datangkan sangka baik pada Allah dan harapan pada Allah. Jadi waktu tu kita memang terus minta pada Allah Ta'ala. Macam tu. Okey. Selain daripada tu adalah wa kadzalika yastaqri'u ahadits ar-raja'i wa hikayatis salihin wa atharahum 'inda al-maut. Dan begitu jugalah dibacakan kepadanya ataupun beliau baca, sama ada minta dibacakan. Biasanya yastaqri' ni minta baca lah. Kita minta orang bacakan hadis-hadis Nabi SAW dan kisah-kisah orang soleh, dan jejak langkah orang soleh ketika mana mereka nak meninggal dunia. Hanya waktu itu kan kita dengar cerita macam mana orang-orang soleh meninggal. Kita minta orang ceritakan pada kita ataupun bacakan cerita-cerita tu pada kita. Cerita nabi-nabi, cerita orang soleh yang terdahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, ataupun para tabi'in, ataupun siapa-siapalah orang soleh kan, para wali-wali Allah Taala. Bila kita dengar cara mereka meninggal dunia dan sebagainya kan, diceritakan kepada kita. Jadi kita pun terus, ya Allah, aku nak je ni, ya Allah, aku nak, kan. Jadi sebenarnya benda ni dia mendatangkan harapan kepada kita. Okay. Seterusnya lagi, wa yakuna khairuhu mutazayida, dan jadikanlah kebaikannya bertambah-tambah. Maknanya bila kita nak meninggal dunia, waktu itulah lagi banyak kebaikan yang kita buat. Wa yuhafiza ala salawat, dan menjagalah solat-solatnya. Kan, solat-solat orang yang sakit ni, orang yang nak meninggal dunia ni, dijaga sangat solat dia. Wajtina bin najasat, dan menjauhi daripada perkara yang najis. Wa ghairi dzalika min wazaifid din, dan juga selain-selain daripada itu daripada urusan-urusan agama.
Jaga betul-betul urusan agama. Maknanya kalau najis apa semua minta bersihkan cepat-cepat. Kan? Dan urusan agama yang lain lah, sama ada solat ke ataupun zikir dan sebagainya. Wa yasbiru ala masyaqqati dzalika, dan bersabar di atas kesulitan demikian. Kan payahnya nak solat contohnya, sabarlah, sabar. Memang cakap senang kan, saya tak nafikan cakap senang. Tapi inilah yang kita kena buat. Waktu nak meninggal dunia tu sabar. Kan, nak kena solat sabar, susah nak solat sabar. Kan? Wal yahdhar min at-tasahuli fi dhalik, dan jaga-jagalah daripada meringan-ringankan perkara tersebut. Kan macam alah tak ada apa-apa lah, Allah kan Maha Pemaaf, tak payah semayang lah. Contohnya. Jadi jangan memudah-mudahkan urusan agama. Jangan mudah-mudahkan urusan agama. Dan nak meninggal tu masih nak mudah-mudahkan lagi. Kan masih lagi kata tak apa, tak payah solat pun tak apa. Sudah kan, auzubillah. Lagi fa inna min aqbahil qaba'ih, antara perkara buruk yang paling buruk sekali, sejahat-jahatnya, ayyakuna akhir ahdihi minad dunya, yang mana akhir kehidupannya daripada dunia, saat terakhir daripada kehidupan dunia, yang mana dunia itu adalah mazra'atul akhirah, tempat bertanam untuk akhirat. Kan? Dia dah tahu dah, kata dunia ni tempat bertanam, dia akan tuai dekat akhirat nanti. Dah tahu dah. Kan? Ni last moment dia untuk tanam, untuk bercucuk tanam. Sekali apa dia buat? At-tafritu fima wajaba alaihi aw nudiba ilaihi. Dia pun ringan-ringankan, melalaikan mengerjakan kewajipan dan yang perkara yang digalakkan kepada dia, perkara yang disunatkan kepada dia. Dan nak meninggal masih lagi ringan-ringankan lagi. Ya Allah, itulah dipanggil aqbahul qaba'ih. Perkara buruk yang paling buruk sekali. Banyak-banyak perkara buruk, inilah perkara paling buruk sekali. Dan nak meninggal boleh lagi tak apa. Benda wajib ni simple je, small matter je ni. Benda sunat lagilah. Nauzubillah. Okey. Wa yanbaghi lagi sepatutnya alla yaqbala qawla man yukhadhiluhu an syai'in mimma dzakarnah, fa inna hadha mimma yubtala bih, wa fa'ilu dhalika huwa as-sadiqul jahilu al-aduwwul khafi, fala yaqbalu takhdhilahu wal yajtahid fi khatmi umrihi bi akmalil ahwal. Sepatutnya dia tidak menerima pula perbicaraan orang yang menyelewengkannya daripada hal-hal tersebut di atas. Kan? Kadang-kadang itulah dia ujian pada dia. Kan? Ada orang datang kata, ayah nak semayang ke? Ayah tak payah semayang lah ayah. Tak payah. Maknanya tak adalah tak payah macam tu. Alah tak payahlah kot. Susah aja. Kadang-kadang ada orang datang cakap macam tu pula. Kan? Aku tengok kau kesian, kau tak payahlah. Kau tak payahlah semayang ni. Baca Quran tercungak-cungak kan. Tengah-tengah tercungak tu baca Quran lagi. Aku tengok kau kesian. Tak payahlah baca Quran ni. Contohlah. Ada orang datang sebut macam tu. Jadi, memang kadang-kadang itulah dia ujian. Yang disebut Imam Ghazali dekat sini apa dia? Orang yang buat begitu adalah teman yang jahil. Dan musuh yang halus. Oleh kerana itu berusaha dengan sungguh-sungguh pada menutup usia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi jangan peduli lah orang macam tu. Lawan. Kan? Orang cakap macam tu pada kita. Orang kata kat kita, kau tak payahlah pakcik pun dah pakcik tak larat sangat dah tu pakcik. Tak payah semayang-semayang ni. Pakcik tak payah semayang. Saya yang sihat yang tak semayang sudah. Okey. Jadi jaga-jaga. Kan? Jaga-jaga kalau ada orang-orang yang bisik pada kita macam tu. Kan? Patutnya orang nak meninggal ni, kita lagilah galakkan dia untuk semayang dan sebagainya. Sekali tiba-tiba kita pula yang jadi batu apinya. Kan? Auzubillah. Seterusnya. Kat mana tadi? Wa yustahabbu an yusiya ahlahu wa ashabahu bisabri alaihi fi maradih. Dan disunatkan pula untuk dia berwasiat kepada keluarga dia, kepada teman-teman dia. Bisabri alaihi fi maradih. Bersabar dengannya ketika mana sakitnya. Wa ihtimali ma yabduru minhu,
dan menanggung apa yang terzahir daripadanya. Waktu dia tengah sakit kan, maknanya tolong sabar, ayah sakit ni kan, sakit sangat ni, tolong sabar. Takut kan kadang-kadang keluarga tu sakit hati dengan dia tengah disakit kan, ayah ni menyusahkan je, macam tu kan. Bila orang sakit kan macam-macam kerenah dia, macam benda kan nak kena tolong tu, nak kena tolong ni dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang rasa macam menyusahkan betul. Jadi pesan pada keluarga, sabar, sabar. Pesan pada keluarga sabar. Dia nak meninggal ni. Dia pesan pada keluarga dia supaya sabar. Sabar, pertama sabar apa dia? Sabar atas kesakitan dia. Maknanya sabar, korang kena sabar atas sakitnya bapak ni. Sabar sikit. Aku pun dah nak mati dah. Sabar sikit je lagi. Macam tu lah kan. Tapi takkanlah cakap macam tu kan. Tapi maksudnya lebih kurang gitulah. Itu dia punya gist dia lah. Janganlah sampai nak mengamuk pula. Ada orang macam tu. Ada orang dia jaga mak dia. Sekali bila nak ujung-ujung usia tu, dia dah frust. Dah give up. Dia rasa macam, mak ni menyusahkan aja. Dia rasa macam tu. Dia dah mula rasa macam tu. Mak ni menyusahkan aja. Lepas tu dia pun mula tengking mak dia apa semua. Sekali mak meninggal. Allah. Rupanya akhir usia tu dia bergaduh dengan mak dia. Memang benda ni berlaku. Dia jaga-jagalah. Jadi mak tu pun pesan, sabar. Mak sakit, mak tahu mak sakit, sabar. Mungkin boleh ingatkan dulu korang kecil pun, korang sakit semua mak jaga. Macam itulah lebih kurang. Itu wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua kepada anak-anak ni berkaitan dengan sabar, apa dia? Sabar pula menghadapi musibah. Okey, wa yusiyahum aidan bisabri ala musibatihim bihi. Bersabar, wasiatkan kepada mereka supaya bersabar atas musibah kepada mereka. Satu, musibah apa? Musibah sakit tu dan juga musibah meninggal. Jadi bila ayah tak ada nanti, sabar. Bila ayah dah tak ada, korang kena sabar. Jangan lawan takdir Allah Ta'ala. Memang dah sampai masa dah Allah cabut nyawa abah ni. Jadi sabarlah. Kemudiannya apa dia? Wa yajtahida fi wasiyatihim bitarkil bukai alaihi. Dan usaha sedaya upaya untuk berwasiat kepada mereka supaya tidak menangisi pemergiannya. Menangisi kat sini bukan tak boleh mengalirkan air mata, maksudnya tak boleh, jangan meratap. Kan? Jangan meratap sampai pukul-pukul badan, sampai pukul-pukul muka, sampai macam tu. Bukan tak boleh alirkan air mata langsung, kan? Sebab mengalirkan air mata ni Nabi SAW pun mengalir air mata bila anak baginda meninggal dunia, bila sahabat meninggal dunia. Nabi pun mengalirkan air mata, Nabi pun sedih. Kan? Jadi maksud kat sini hadis ni, maksud kat sini apa dia? Pesan supaya jangan meratap. Abah dah tak ada, nanti korang jangan meratap-ratap sangat. Jangan sampai tak terima takdir Allah Ta'ala. Macam tu. Pesan pada keluarga. Apa dia? Sebab di sana ada hadis Nabi SAW. Al-mayyitu yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi. Okey. Mayat itu akan diazab dengan tangisan keluarganya ke atasnya. Okey, Imam Nawawi, dan ini kitab Imam Nawawi kita tengah baca kan. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi ada sebut, sepakat para ulama mengatakan bahawasanya maksud hadis ni bukanlah semata-mata tangisan air mata tu. Bukan sebab air mata tu, tapi ratapan. Ratapan dengan suara, dengan pukul-pukul badan, dengan apa semua. Tak boleh terima kan, sampai berguling-guling, sampai apa, hantuk kepala kat dinding apa semua tu. Macam tu. Itu yang menyebabkan mayat itu diazab. Dan maksudnya kat sini juga adalah mayat itu diazab kerana dia tak pesan pun kepada keluarga dia supaya bersabar tu. Itu pasal kena pesan sungguh-sungguh kepada keluarga supaya bersabar.
Kan? Kau jangan pula buat perbuatan orang jahiliah ni, meratap berguling dengan sebab apa? Abah nak meninggal ni. Sebab abah meninggal. Kan? Benda ni berlaku sampai sekarang. Kan? Khususnya di kalangan orang Arab. Sampai sekarang ada benda ni. Kan? Memang dia orang bila menerima kabar kematian kan, dia macho macam mana sekalipun, pakai pun macam rock mana tak, tapi kalau dengar kematian, ya Allah, dia hantuk-hantuk kepala dia kat dinding kan, kat tiang, kat mana-mana, menangis, meratap dan sebagainya. Yang itu yang dilarang kan. So al-mayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi, bukan sekadar tangisan, bukan sekadar menangis kerana sedih, tetapi yang meratap yang tidak dibolehkan tu. Kemudiannya kita cuba cepat-cepat sikit lagi. Jadi disebutlah fa iyyakum ya ahbabi was-sa'ya fi asbabi azabi, maka wahai orang-orang yang aku sayang, jauhilah daripada perkara-perkara yang menjadi sebab kepada azabku. Janganlah menyebabkan aku kena seksa. Pesan pada orang-orang yang kita sayang tu, dan orang-orang yang sayang kita kan, ni keluarga kita yang ada dengan kita tu kan, yang waktu kita nak meninggal tu, kita pesan, janganlah korang jadi sebab aku kena seksa. Pesan siap-siap, senang kan. Lagi, wa yusiyahum birrifqi biman yakhlufuh min tiflin wa gulamin wa jariyatin wa nahwihim, dan berwasiat kepada keluarga tu supaya berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang yang dia tinggalkan. Mungkin ada budak, mungkin ada anak kecil, mungkin ada hamba sahaya, kan? Mungkin ada pekerja-pekerja yang dia tinggalkan. So minta buat baik pada diorang. Kan? Abah dah tak ada nanti, korang janganlah pula main halau je diorang ni macam kucing kurap. Contoh, kadang kan bapak tu ada driver, ada tukang kebun, ada tukang masak, ada tukang tu, ada tukang ni dan sebagainya kan. Macam-macam. Zaman dulu ada hamba kan, ada hamba dan sebagainya. Jadi buat baiklah pada diorang, berlemah lembut dengan diorang. Kalau perlu diberhentikan, berhentikan dengan cara yang baik. Macam tu. Pesan pada diorang supaya apa dipanggil, mereka dapat buat baik. Sebab ini antara perkara yang penting. Kan? Kemudiannya berwasiat kepada mereka untuk buat baik kepada teman-teman. Wa yusiyahum bil ihsani ila asdiqai. Kan, kepada kawan-kawan kita. Dalam buku ni, buku ambil daripada bahasa Indon asalnya, teman-teman sejawat dia kata. Teman-teman sejawat ni bukannya rakan sekerja, ashab, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jadi kita wasiat kepada keluarga kita, buat baik pada kawan-kawan. Abah dah tak ada nanti, kau buat baik tahu pada kawan abah tu. Kawan abah yang baik tu, pakcik tu, makcik tu. Contoh mak pula kan, makcik tu. Mak dah meninggal, mak dah tak ada nanti, kau buat baik tahu pada makcik tu, makcik ni, kan. Sebut. Kawan-kawan kita kan. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW, kita ajarkan kepada mereka perkara yang sahih daripada Nabi SAW. Inna min abarril bir an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Antara perkara yang paling baik sekali adalah seseorang itu menjaga hubungan baik dengan keluarga yang disayangi oleh bapanya. Kan? Ahla wuddi abihi, ataupun orang yang disayangi oleh bapanya. Maknanya dia kenal kan, bapak dulu baik dengan orang ni, bapak dulu baik dengan orang ni, bapak dulu sayang orang ni, bapak dulu sayang orang tu. Jadi bila bapak dah tak ada, teruskanlah buat hubungan baik tu. Mak kita sayang dengan orang tu, mak kita sayang orang ni, mak kita baik dengan orang tu, mak kita baik dengan orang ni, kita tanya khabar orang tu, orang ni dan sebagainya. Kan? Buat baik. Saya ingat lagi ada seorang yang saya kenal tu, dia pernah meninggal dunia dah. Tapi bila mak dia dah meninggal, dia ambil handphone mak dia tu, dia lah selalu tanya khabar kepada kawan-kawan mak dia. Mana yang mak dia selalu baik tu, dia kenal kan makcik tu, makcik ni apa semua kan.
Dia ambil handphone mak dia. Dia pun tanya khabar pada makcik tu. Makcik ni, makcik apa khabar makcik? Ni saya ni anak Cik Kia. Contoh kan. Jadi mesej lah. Mesej tanya khabar kepada orang-orang yang kita tahu keluarga kita yang dah pergi tu sayang. Kan bapak kita, mak kita, siapa-siapa lah. Suami, isteri dan sebagainya. Dan saya pun hari tu ada juga kadang-kadang beberapa kali lah pun sebenarnya. Kadang-kadang ada kawan kita yang meninggal dunia, kita pun tak tahu dia meninggal. Kan? Kita tak tahu dia meninggal. Nanti tiba-tiba dapat mesej kan, daripada isteri dia. Suami saya ustaz, suami saya dah meninggal. Kan? Ustaz doakan dia. Tanya khabar ustaz perlukan apa-apa ustaz. Kan? Seperti mana dulu macam ni suami saya baik dengan ustaz. Jadi saya pun yalah tanya khabar je lah. Macam tu kan. Bukanlah lebih-lebih, jangan ganda pula kan. Tapi maksudnya ni buat baik. Kan? Buat baik. Mungkin anak-anak lah lebih patut lagi. Kalau suami atau isteri ni kadang-kadang takut jadi fitnah pula. Kan? Tapi kalau tak timbul fitnah boleh. Kan? Kadang-kadang memang dah tua dah. Kan? Orang dah tua dan sebagainya. So ada kadang-kadang ada pakcik-pakcik yang saya baik dengan mereka kan. Bila pakcik-pakcik ni meninggal dunia, kadang-kadang makcik-makcik ni mesej kan, ustaz Pak Haji dah tak ada dah. Sebagainya. So buat baik ni penting. Kan? Ini antara perkara baik yang kita boleh buat. Kalau seorang anak, ini antara ketaatan ataupun kebaikan seorang anak kepada mak bapak, antara yang paling penting sekali adalah bila mak bapak dah meninggal, teruskan hubungan dengan kawan-kawan mak bapak kita. Jangan terputus begitu saja. Jangan habis macam tu je bila mak bapak kita dah tak ada. Kan? Mak bapak dah meninggal, kawan-kawan dia pun entah mana dah, tak tahu langsung. Kan? Teruskan hubungan. Tanpa perlukan apa-apa, bukan ada udang di sebalik batu, udang di sebalik mi, tak ada. Kan? Memang kita nak berhubungan itu sebab kita nak buat baik pada mak bapak kita. Kan? Dan juga satu lagi adalah hadis sahih Nabi SAW buat macam mana? Anna Rasulullah SAW kana yukrimu sawahibati Khadijah radhiyallahu anha ba'da wafatiha. Okey. Jadi macam mana Rasulullah SAW memuliakan teman-teman Sayyidatina Khadijah sesudah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Macam tu yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri. Teman-teman Sayyidatina Khadijah, Nabi SAW muliakan. Macam mana muliakan? Nabi SAW menjaga kehormatan mereka, kehidupan mereka dalam macam contohnya macam menjagalah kasih sayang itu. Mungkin ada janji-janji yang sebelum ini tak terlunas, ataupun kalau kita boleh tolong dengan material, maka tolong dengan material. Kan? Mungkin makcik tu susah, kita tolong makcik tu. Kan banyak orang kita boleh tolong, tahu. Memang banyak orang kita boleh tolong. Tapi kawan-kawan mak kita lebih patut lagi. So saya pun nak menyeru juga, kalau ada dah kawan mak saya meninggal dunia. Mak saya dah meninggal dunia lama dah. Kan? Takutlah ada kawan-kawan dia masih ada dan sebagainya. Yang menonton sekarang. Saya pun jumpa, kadang-kadang jumpa juga, kata, dulu saya kawan dengan Umi Ustaz. Saya pun tak tahu kan. Saya pun tak kenal kan. Mak saya meninggal, saya umur 25 waktu tu. Kan, waktu belajar kan, saya dah merantau pergi belajar daripada umur 17 tahun kan, habis SPM. Jadi kadang-kadang waktu umur kita sebelum 17 tu, umur belasan tahun, kita pun tak apa nak kenal sangat makcik-makcik ni kan. Kita pun kadang-kadang kita pun tak biasa sangat dengan makcik-makcik ni. Kadang yalah saya pun ada duduk asrama dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tak apa nak kenal sangat. Tapi bila dah lepas daripada tu, bila jumpa kan, ada makcik kata, makcik dulu baik dengan Umi. Kan, dengan macam-macam lah sebut nama dan sebagainya kan. Jadi kita pun buat baik juga, buat baik dengan orang macam tu kan, sebab kita ingat dia baik dengan mak aku dulu kan. Jadi ini antara perkara yang disunahkan untuk kita pesan kepada anak-anak kita, pada pasangan kita. Okey. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Matahari pun dah naik dah. Betul kan? Dah terang dah kat luar tu. Sekejap, kita baca soalan dulu insya-Allah. Kalau terlupa macam mana Ustaz? Sebab sedih sangat sampai dia tak perasan, dia tengah menangis kuat macam meratap. Bila tersedar cepat-cepat dia berhenti buat macam tu. Okey. Bagus soalan ni.
bab meratap tadi kan kita sebut Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya itu salah satu daripada perkara yang diazabkan orang yang mati itu kerana ratapan keluarga dia kan. Jadi hadis ni kalau kita perhatikan memang betul. Tu pasal orang yang nak meninggal dunia tu kena pesan kepada keluarga dia kata ingat jangan meratap dan sebagainya. Okey, katakanlah waktu tu lupa. Lupa. Maklumlah dia dah tengah sedih sangat kan. Sedih sangat lupa. Jadi meratap macam nak apa, mungkin apa menjerit-jerit dan sebagainya. Jadi ini juga antara yang kita memerlukan kepada kawan-kawan yang soleh. Teman-teman yang baik. Supaya teman-teman tu tolong. Kawan-kawan ke ahli keluarga ke siapa-siapa lah. Kan tolong ingatkan kita. Kan kak cukup kak. Kak sabar kak. Kak jangan nanti kan dia terseksa kak dengan perbuatan tu. Dia ingatkan macam tu. Kita kan kalau dengar macam tu sentap kot. Aku yang menyebabkan dia kena seksa. Kita pun akan cool. Kita pun akan bukan tak sedih tu sedih terus. Menangis tu akan terus menangis. Tapi dia akan jadi cool down. Kan? Sebab kita perlukan sangat-sangat kepada orang sekeliling kita yang tolong ingatkan kita. So, kita tengah beremosi waktu tu kan. Tengah sedih sangat kot. Orang meninggal kan. Jadi, biar ada orang yang pegang bahu kita. Mungkin peluk kita. Kan. Dia kata, dah lah. Okay, yang dah pergi tu pergi. Kan. Kita yang masih hidup ni, teruskan. Terus doakan dia. Sebagainya apalah. Sabar. Saya ingat lagi waktu Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin meninggal dunia kan. Banyak anak-anak murid yang meratap. Bukanlah meratap hanya meraung-raung tak, tapi menangis sungguh-sungguh. Jadi bila saya pergi kan, dia meninggal dunia di California kan, di US. Tapi kita yang kat sini ni kan, saya dengan anak-anak murid beliau yang ramai lagi yang lain. Jadi macam bila kita jumpa satu sama lain dengan peluk, Allah, tu guru kita dah tak ada dah. Tak ada dah. Ustaz kita dah tak ada dah. Apa semua kan. Jadi bila ramai-ramai macam tu dia akan lebih hiba kan, lebih sedih. Tapi pasal ada kawan-kawan yang tolong menguatkan kan, tolong sabarkan satu sama lain. Sabar kan. Dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesabaran sebab kita perlukan sangat orang-orang sekeliling kita untuk menguatkan kita kan, lagi-lagi apabila berhadapan dengan kematian macam ni. Jadi itulah kot sekadarnya untuk pagi ni kuliah subuh kita daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya dan perbincangan kita tak habis lagi. Kalau kita tengok tadi kan ada lagi berkaitan dengan apa yang nak dibuat ketika mana menghampiri kematian. Ini kira episod yang kedua daripada perkara-perkara yang kita patut buat apabila menghampiri kematian. InsyaAllah nanti kita akan bincang dan kita akan sambung pula dalam perkara yang ketiga, episod yang ketiga ataupun episod yang terakhir daripada perkara-perkara yang patut kita buat apabila kita menghampiri kematian. Okey, jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan. Saya tahu benda ni bukan senang sebab bila kita nak mati kita dah tak boleh nak ingat dah. Dulu aku belajar dan kitab Al-Azkar Imam Nawawi Ustaz Syed kata gini dah tak ada dah kan. Jadi oleh kerana itu kita perlu ulang dan ulang supaya mudah-mudahan dia masuk betul-betul dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita terus boleh buat apabila kita sudah menghampiri kematian. Semua kita akan menghampiri kematian kita. Bila kita tak tahu cepat ataupun lambat, kita pun tak tahu. Kan? Baru ni kita dengar Syekh Jabir meninggal dunia tu kan, umurnya lebih kurang saya saja. Kan? Tua sikit saja daripada saya. Jadi dan ramai lagi ulama-ulama yang meninggal sebelum lagi daripada usia saya sekarang ni dan sebagainya. Kita semua. Jadi bila kita tengok perkara-perkara ni menyebabkan lagi kita fikirkan kan, kematian boleh datang bila-bila masa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah, jauhkan kita daripada su'ul khatimah, dan juga mudah-mudahan keluarga kita semuanya kita dapat tunjukkan cara yang terbaik apabila sebelum kita meninggal dunia. Apabila kita dah meninggal dunia, bagaimana cara mereka sebagai seorang yang beriman menghadapi ujian kematian ahli keluarga. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri untha wa dzakar.
Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خليها على الله يا هايم خليها على الله الليل من بكرة دايما فكر فيه دلوقتي أحسن خليها على الله يا هايم خليها على الله ربك بكرة رب النهاردة قال يعطيك ربك فترضى فرضات نور برضا مكاري فرضات نور برضا ربك بكرة رب النهاردة قال يعطيك ربك فترضى فرضات نور برضا مكاري فرضات نور برضا ولا تشكي ولا تحكي مالك غير الله عالم بحالك ولا بالطاوية مظالم ولا بالطاوية ولا تشكي ولا تحكي مالك غير الله عالم بحالك ولا بالطاوية مظالم ولا بالطاوية يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الكافر
ضعيف ويحسبه والفضل مهما ننسبه يرجع لأصله منصبه أكبر عدد